Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pahlawan-pahlawan UKIS. Macam biasa reply, cuba jawab. Okey, malam ni cuba bagi semangat UKIS malam ni. Bagi komen. Semangat UKIS. So saya first kalilah, first kali um, saya akan benda ni kan, benda pertama saya akan cakap ni kan, saya mungkin akan cakap berulang-ulang kali, iaitu tentang apa tahu? Permulaannya iaitu ramai sangat orang lupa iaitu syukur. Ini nombor satu yang saya nak sebut. Cuba komen. Syukur. Alhamdulillah. Ramai orang dekat luar sana lah. Kita tak cerita dekat dalam ni. Alhamdulillah. Kita punya circle UKIS ni, Alhamdulillah kita dididik dengan baik lah. Alhamdulillah. Dan benda tu yang sebenarnya kita nak. Bila life kita ni, tenang ke, susah ke, benda pertama sekali yang kita kena buat syukur. Syukur dulu. Alhamdulillah. Dia rasa dulu nikmat dia. Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. Say I. Ada seorang raja ni, satu hari dia jalan keluar istana lah. Dengar ke ni? Ada orang dengar ke tak ni? Cuba komen. Yang kat Telegram ke, cuba komen. Kita ada kat mana lagi? Telegram so far ada 2 je lah kot. Kita tak buka tempat YouTube. InsyaAllah on the way lah. So ada seorang raja ni, dia satu hari dia keluar berjalan. Tiba-tiba dia jumpa seorang lelaki ni. Dia jumpa seorang lelaki ni duduk dekat bawah pokok. So bila dia tengok dekat bawah pokok tu, dia tengok dari jauh kan. Dia tengok Allahumma salli Muhammad. Dia ambil Allahumma salli Muhammad. Okay. Masih dengar suara saya? Okay. Masa dia tengok seorang lelaki yang dekat bawah pokok tu, dia cakap yang lelaki bawah pokok tu lah, dia tengah ambil roti. Dia bawa keluar roti yang daripada beg dia tu. Kemudian dia ambil roti tu, lepas tu dia basahkan dengan air depan sungai dia, sebab roti keras lah kan. So dia basahkan, Allahumma salli Muhammad. Lepas tu dia makan. Roti, bayangkan dia duduk dekat bawah. Dia duduk bawah pokok, dia tak ada rumah. Dia makan pula roti keras. Lepas tu kira macam nak keringkan, dia terpaksa minum basahkan dengan air sungai depan dia. Tapi yang bestnya apa tau? Lepas dia makan dia punya, ya Allah, Alhamdulillah. Nampak tak? Raja ni panggil lelaki ni lah. Dia cakap dengan lelaki ni, dia panggil lah lelaki tu. Dia cakap, kau ni, aku ni ada raja, aku ni raja tau. Aku ada, boleh kata seluruh alam lah, maksudnya seluruh kehidupan yang aku ada sekarang ni, aku empunya. Tapi dari sudut aku tengok kau punya Alhamdulillah tu, rasa macam dahsyat gila. Kau bukan ada macam aku pun. So bila dia tanya dekat pemuda yang makan roti tadi, dia cakap, kalau contohnya raja makan, tiba-tiba tersekat dekat halkum. Makanan tu tersekat dekat halkum. Dan kalau nak keluarkan makanan daripada halkum, tersekat ni, maksud tercekik lah semua dah. Untuk dia nak keluarkan ketercekikan tu, ambil kau. Nak keluarkan tercekik tu, makanan yang ada dekat leher dia tu, dia kena bayar separuh daripada dia punya harta dia. Adakah raja sanggup? Cakap, ya aku sanggup. Bukannya separuh, aku sanggup bayar habis semua aku punya harta untuk nak bayar, untuk nak keluarkan makanan. Maksudnya supaya aku boleh bernafas semula. Yang pemuda dia cakap, macam itulah sebenarnya nikmat orang yang walaupun dia makan dalam keadaan baik. Maksudnya dia comparekan diri dia yang makan Alhamdulillah. Maksudnya dia comparekan, kalau contohnya dia dah makan dalam keadaan dia makan baik. Makan baik ni maksud apa?
Dia makan dalam keadaan tenang, tak kira lah makanan tu sedap atau tak sedap. Tapi makanan tu sendiri sedap atau tak sedap, tu nombor dua. Tapi kenikmatan makanan yang dia rasai tu dapat adalah dengan datangnya kesyukuran. Orang mungkin tak faham kot. Faham ke cerita ni? Saya nak beritahu maksudnya, kalau contohnya siapa yang tengah makan sekarang, as long as dia makan okey, tak kira lah sehari makan sekali ke mungkin 2 hari sekali ke, saya faham. Ada antara kita punya circle UKIS ni, maksudnya ada yang tengah struggle lagi, ada yang berjimat. Kita faham je. Tapi dapat makan je buat masa ni. Alhamdulillah. As long as kita dapat makan, bersyukur dulu. Bersyukur dulu nombor satu. Bukan komplain nombor satu. Benda ni saya nak ajar sangat-sangat sebab daripada kita punya kesyukuran, daripada lidah kita akan bertukar menjadi kita punya perbuatan. Lisan kita, apa-apa datang daripada mulut kita akan tukar jadi perbuatan. Nampak benda senang kan? Dia sebenarnya, sorry, dia ada skip satu lagi. Daripada lisan kita akan tukar menjadi cara kita berfikir dan dia akan jadi perbuatan kita. Nampak benda ni senang. Tapi dia perlu dipraktikkan, ditrainingkan. So, daripada lisan tu, sebab biasa orang komplain ni, bila orang komplain, ni tengok bila orang komplain dekat lisan tu kan, cakap susah lah, apalah susah lah nak jual, komplain. Dia masuk bisnes A, dia tengok, maksudnya tak jadi apa. Masuk bisnes B tak jadi apa. Tak, ni bukan ceramah tau. Tapi ini adalah sebahagian daripada bisnes. Ramai orang, dia lupa. Bila dia buat marketing, dia buat sales kan. Buat marketing dengan orang, tapi dia lupa marketing dengan Allah Ta'ala. Dia bukan nak bisnes, bukan nak ceramah ke apa tau. Tapi inilah yang saya belajar daripada guru saya. Bisnes bukan hanya semata-mata jasadiah. Maksudnya apa yang kita nampak semata-mata. Dia adalah datang daripada kerohanian dalaman kita. Nampak benda ni sangat-sangat senang kan? Nampak macam, alah nak buat apa ceramah masuk, aku nak belajar marketing ni, bisnes ni. Sabar dulu. Kau lupa ke? Buat sales tu, yang nak setujukan, okey aku support kau. Okey, aku boleh lebih lah. Kita tengok ada antara kita punya pahlawan UKIS ni, ada yang Allahumma salli Muhammad, yang Allahumma salli Muhammad, yang bila dia apa nama, customer dia bagi lebih walaupun dia tak minta. Tapi mana datang benda ni? Siapa yang gerakkan hati-hati mereka ni untuk dia untuk bayar ekstra kepada kita? Siapa? Allah Ta'ala. So, kalau contohnya kita tak berjaya buat marketing dengan Allah Ta'ala, Allah bagi kita macam-macam, kau duk komplain, tak kira lah apa benda pun, Allah akan tarik suatu hari nanti. Ni tak masuk topik lagi. Malam ni kita nak cerita tentang pensyarikatan sikit. Malam ni bukan marketing lah kot. Malam ni kalau rasa bosan, tak nak groom, tak nak macam, tak apalah saya buat bisnes ni, kalau boleh sehari RM1 pun tak apalah, boleh keluar siap-siap. Saya cakap siap-siap. Malam ni kita nak cerita company, kita tentang grow sikit. Of course saya tak go deeper, tapi saya akan bagi tahu terus apa yang perlu dibuat dalam jangka masa panjang. Khususnya saya beritahu, khususnya sesiapa yang dah start buat sales RM3,000 sebulan ke atas. Khususnya. So, siapa yang belum, pastikan fight untuk dapatkan sales RM3,000 sebulan. Macam mana nak dapat RM3,000 sebulan? RM 3,000 bahagi 30 hari, bana sehari kan. So, aku dah tarik 3 dah. RM100, betul? RM100. RM100 sehari. Fight untuk minimum. Tak payah nak buka gerai, tak payah nak, macam saya selalu cakap, buat bisnes online ni adalah kita bisnes yang bijak. Bisnes online kita guna kudarat kepala otak dia, baru best.
Instead of kita guna kudarat tenaga, itu akan menyebabkan kita susah nak beruang untuk berfikir. Bila kita ada berfikir banyak, insya-Allah kita punya income je akan menjadi lebih besar. Okay, so macam contoh malam ni. Ni tengah struggle lah ni untuk belajar ni. So itu nanti saya akan ceritalah. Cerita insya-Allah pada topik malam ni. Tapi kita ada guest kita. Kita punya saya nak jemput salah seorang pahlawan. Of course, saya cuba untuk setiap minggu cuba bawa seorang. Siapa yang special ni tulis siap-siap. InsyaAllah dapat buat sale banyak. InsyaAllah saya panggil buat sharing. Kita nak share apa yang anda buat betul dan cuba share pada rakan-rakan. Dan jangan kedekut ilmu. Dan time ni lah yang saya sebut tadi. Orang yang bila yang bersyukur ni, dia akan ditambah lagi. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Maksudnya kalau contohnya orang yang bersyukur, kami akan tambahkan lagi. Cuba bayangkan, tambah, kau bersyukur, nescaya. Nescaya ni maksudnya bukannya macam kau bersyukur kan. Dia bukannya macam nantilah kau punya bertambah tu, nantilah. Dia bukan. Dia nescaya tu adalah directly terus. Sama ada rezeki, itu adalah yang rezeki ni ramai orang salah faham, bukannya rezeki duit semata-mata, rezeki anak, keluarga, kasih sayang, keberkatan. Ni semua adalah rezeki ni. Tapi orang tak perasan. Okay? So saya nak beritahu, saya nak jemput. Maksudnya kalau contohnya anda diterima untuk nak buat sharing sungguh-sungguh. Maksudnya apa benda yang anda buat? Mungkin dalam kita bagi 5 ke 10 minit lah. So nanti saya akan tanya. Okay, so far belajar sesuatu ke tadi? Sebenarnya belum masa tajuk lagi, tapi sebab 10 minit awal kan, saya bagi geli-geli dulu lah. By the way, mungkin start minggu depan, saya nak adjust sikit masa, boleh ke? Mungkin kita akan start pukul 9.30. Sebab saya tengok Isyak dah start lambat, maksudnya solat dah makin lama makin lambat. So ruang untuk solat Isyak tu sangat-sangat pendek. So kita tak sempat nak solat Isyak dengan orang kata apa, maksudnya tak sempat lah nak baca doa ke dengan elok-elok kan. So boleh start minggu depan, kita akan start balik 9.30. Tapi prepare kita start pukul 9. Boleh ke tak boleh? Cuba komen. Boleh Saya nak bagi, okay, syarikat tu, sebelum saya nak kenapa cerita tentang syarikat ni adalah bila kita buat bisnes tapi syarikat ni bukan saya yang berhad pun, dan korang jangan pening ke apa ke. Saya just cakap hari ni mengajar dulu untuk macam mana apa semua. Korang jangan gelabah apa benda, nanti tak buat sale tak ada, kau dah batak. Tapi batak nak buat syarikat, sabar dulu. Ni saya ajar untuk pendedahan awal. Cuba komen, pendedahan awal. Pendedahan awal ni penting. Supaya nanti, sebab saya nak susun ni pahlawan-pahlawan UKIS ni, korang dengar je lah cakap saya ni. Tak payah nak macam mendalam sangat apa semua, tapi follow je. Kalau saya kata okay, ni adalah pendedahan, okay, maksudnya just pendedahan, okay aku tahu, okay Encik Afiq pernah ajar, tapi okay, after yang mendalam sangat, nanti Encik Afiq bagi next punya, insyaAllah aku boleh gerak. Tapi selagi saya kata okay, inilah masa dia, okay, sabar dulu. Dan saya akan ajar lah macam mana step by step tu. Itu sangat senang lah, buka Google. Sebelum saya nak cerita benda tu adalah saya nak bagi tahu, saya nak tekankan tentang kesungguhan. Nampak macam benda ni simple kan? Kesungguhan. Masuk sikit satu. Kesungguhan. Ada satu anda kena faham, iaitu okay, siapa kat sini cuba komen. Siapa kat sini cuba komen ada, kalau contohnya tak adalah. Okay, siapa kat sini ada impian? Cuba komen. Komen. Ada impian? Komen. Ada. Saya ada impian. Impian apa pun tak kisahlah. Kita dah pernah go through sebelum ni, tak kisah. Apa-apa impian sekalipun. Cuba komen, ada. Okay. So, saya nak bagi tahu ayat ni. Impian takkan tercapai kalau kita tak ada kesungguhan. Dah settle. Dan kalau siapa yang pernah tengok gambar tu lah, saya tak ingat gambar tu, saya lupa saya nak ambil kan. Ada dia lukis dia buat ada gambar tu.
dekat sini diamond tau. Dekat sini diamond. Lepas tu dia tunjuk lah dua orang. Yang seorang ni dia dah orang kata apa? Ni tanah lah, tanah. Maksudnya orang kena gali dulu tanah ni untuk dia nak dapat diamond ni. Siapa mana tengok gambar? Lepas tu ada satu lagi. Ini dia dekat belakang. Ni diamond. Setiap seorang sebenarnya dalam hidup kita ni Allah dah bagi special diamond yang kita sebenar-benarnya kena korek dulu ni. Kena korek dulu untuk capai diamond ni. Dan diamond ni apa? Diamond ni lah impian kita. Dan kita punya korek ni, korekan ni adalah kita punya Allahumma salli Muhammad, kesungguhan kita. Berapa besar. So kalau contohnya kita tak ada kesungguhan dan lain orang, lain result ni, lain hasil dia, lain berbeza pada Allahumma salli Muhammad, pada masa dia. Sebab tu jangan down bila tengok orang lain buat sale ribu-ribu, ratus-ratus setiap hari akan post. Yang post tu kekalkan post. Tapi yang tak ada sale ni, jangan tiba-tiba tengok, aduh aku down lah, aku nak bisnes ni, aku nak tinggalkan, pergi bisnes lain. Bukan masalah bisnes, masalah kau. Sabar dulu. Lain orang, lain masa dia. Lain orang mungkin dia belajar sekali, dia dah faham dah. Bila dia buat, hari-hari ada sale. Dan dia punya level kesungguhan dia lain daripada kita. Mungkin dia up sale, bukan up sale lah, maksudnya up gambar ke, sales ke, testimoni customer dia ke. Bukan, maksudnya kita nampak, oh dia banyak customer. Kau tak tengok dia punya di sebalik belakang tu. Sebab tu saya suka sebenarnya, saya nak panggil. Tapi mungkin kita punya guest tak bersedia kot, tapi tak apa, tak ada masalah. Selepas ni kalau contohnya ada ni, kita hopefully bersedia lah. Bersedia, tak apa. Semua bersedia. Kalau tiba-tiba hari ni, sekarang tiba-tiba saya nak call, just macam, ada call lah, kita mungkin tak buat appointment lah. Dan kita tak ada plan apa-apa pun. Kau datang, insyaAllah. Saya tanya, jawab je. Maksudnya tak payah nak duduk sekiranya, tak payah. Ni cerita secara kejujuran je bila kita nak tarik dia. Sebab saya nak tunjuk dekat orang, maksudnya nak tunjuk yang kau ni buat sales ni bukan disebabkan macam jatuh dari langit je. Duit tu tak datang bergulit, tahu tak? Dia adalah datang daripada orang yang kesungguhan dia buat gila-gila punya. Dan saya pernah cakap sebelum ni, rezeki akan datang kepada orang yang buat. Tapi rezeki luar biasa akan datang kepada orang yang buat luar biasa. Kita dapat tengok salah satu kita punya pahlawan kita, kadang-kadang Allahumma salli Muhammad, dia pukul 11 malam dah anak-anak tidur baru dia nak start. Kadang-kadang pukul 1 tu dia masih semangat lagi. Dia punya kesungguhan dia. Sebab tu dia tengok result dia, hasil dia berbeza daripada orang lain. Dan ada juga kadang-kadang dia punya, bila dia buat ni, dia tak nampak hasil. Lepas tu dia berhenti. Saya tak ingat lah. Kalau contohnya, saya nak tanya siapa yang kat sini, menanam pokok. Saya pun tak kerti menanam pokok, tapi saya tahu basic je. Antara pokok toge dengan pokok kelapa lah. Kelapa. Okay, soalan saya nombor 1. Antara toge dengan kelapa, mana paling susah, paling senang lah dulu. Paling senang nak cabut ataupun tebang. Tebang bahasa kau. Tebang toge ke tebang kelapa? Tebang pokok kelapa. Pokok toge lah. Toge ni macam tak kira, dia tak dikira macam pokok lah, tapi kita ambil lah pokok lah. Dia tahu. Ataupun pokok kelapa. Cuba komen. Mana lagi senang? Toge ke pokok kelapa? Dan kalau contohnya antara kita ni, ada yang pokok toge, bukan nak kata pokok toge lah. Maksudnya kadang-kadang, maksudnya kalau paling senang adalah pokok toge. Okey, apa sebab? Kenapa? Apa sebab dia punya senang nak cabut? Sebab apa? Cuba komen. Yes. Sebab akar dia. Maksudnya kalau toge ni, akar dia tak adalah Allahumma salli Muhammad,
tak adalah dalam sangat kan. Tapi kalau pokok kelapa ni, engkau nak tebang tu macam mana, susah gila kena. Kalau contoh siapa pernah tengok pokok pokok kelapa punya apa nama, um, jatuh tu, sikit pokok kelapa yang jatuh tu, dia boleh nampak dia punya akar yang tercabut tu. So saya nak bagi tahu yang kalau contohnya siapa yang dah buat hasil dia tak sebanyak macam orang lain, sabar dulu. Kau tengah bina akar ni. Kau tengah bina akar, dan kalau contohnya dah buat benda yang betul, sabar. Tapi macam mana nak tahu buat benda yang betul? Nombor satu, kena buat benda yang betul dulu. Sebelum kadang-kadang dah ramai orang dia dah buat. Saya selalu cakap, pastikan kita buat benda yang betul, benda yang betul. Macam mana nak tahu betul ke tak? Belajar nombor satu dan tanya balik. Tanya balik dalam group, kenapa saya tak ada hasil? Ini apa yang saya dah buat. Jangan duk komen je. Post, saya dah buat. Tapi tak dapat pun income. Bila tanya, kau WhatsApp 8 orang je. Lepas tu cara kau WhatsApp pun macam mana? So, sabar dulu. Ni sebab tu tengah bina akar. Macam mana kalau contohnya seorang manusia ni, dia nak buat sales gila-gila, apa akar dia? Apakah akar dia? Akar seorang belajar, dah tersebut dah. Akar seorang maksudnya dia punya hasil dia, dia punya buah dia. Buah dia apa? Sales dia ni, kalau contohnya seorang manusia kan, sebelum dia nak dapat tumbuh dulu pokok, tumbuh dulu tebang pokok ni apa. Apakah dia punya akar dia adalah pembelajaran, belajar. Ni. Lagi dia besar, lagi banyak dia belajar, lagi dalam akar dia. Dan mana lagi sekejap untuk nak buat antara rumah papan ataupun rumah papan kecil. Rumah papan kecil ataupun KLCC. Of course KLCC. Dan yang sebenarnya paling lama yang dia ambil masa dia adalah foundation saja, dia punya akar dia. Dan sebenarnya isu KLCC ni, kalau siapa yang tahu zaman tu, saya macam dah hidup zaman tu. Tapi kita ada isu besar lah masa isu KLCC tu adalah bila dia nak bina KLCC tu, ni tanah kan. Ini tanah, dia nak buat dalam tau. Dalam. Sepatutnya dia kena dalam tu, dalam yang sama lah. Bahkan dia ada dua kan. Adalah, dia sebenarnya banyak. Tapi yang belah kanan ni, belah kanan punya tanah ni, dia tak dapat korek sebab ada satu batu yang super duper besar. So dia figure out, dia cari jalan untuk dia pecahkan batu ni, dan sekali alhamdulillah dapat terbinanya KLCC sampai sekarang.